Bilakah bermulanya sejarah Melayu atau sejarah alam Melayu? Sebenarnya berdasarkan kepada beberapa kajian yang kita lakukan, Melayu itu sudah tua. Melayu itu sudah lama. Sebenarnya Melayu itu sudah ada sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Halo historikul, kaum minasan, militan nasionalis dan santuy, para subscriber historikul semua di rumah, di tempat kerja mau di mana. Saya mau menyapa-nyapa dulu ya. Dari analitik yang saya lihat, penonton ada yang dari Taiwan, terus Singapura, Malaysia, Brunei, Arab Saudi. Mungkin itu para TKI ya yang menonton karena masuk ke pencarian, karena saya pernah membuat konten tentang tenaga kerja Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya, tonton video reaction dari saya. Kemarin juga banyak yang komen dari netizen Malaysia ya, kenapa bang jangan tergantung dengan konten-konten tentang Malaysia kayak gitu ya, memang bikin rating naik. Loh teman-teman, tonton sendiri ya, banyak juga channel-channel dari Malaysia itu yang menjilat, kayak contohnya memuji-muji Indonesia, terus bikin konten tentang Indonesia. Kalau saya enggak, kalau saya menyajikan konten yang real ya, tentang keadaan atau geopolitik kedua negara. Oke, saya akan mereaksi kali ini video ya, asal mula suku Melayu Malaysia itu katanya sudah ada sebelum Nabi Isa. Ini agak ngakak juga saya ya, agak bikin geli gitu, tapi kita lihat seperti apa. Langsung ke video reactionnya. Bilakah bermulanya sejarah Melayu atau sejarah alam Melayu? Sebenarnya berdasarkan kepada beberapa kajian yang kita lakukan, Melayu itu sudah tua. Melayu itu sudah lama. Sebenarnya Melayu itu sudah ada sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya perkataan Melaka itu berasal daripada perkataan laqah. Laqah itu telah berjumpa. Dan bahasa Arab, laqah itu telah berjumpa tuh. Nah ini mungkin secocokologi ya, ke profesor-profesor Malaysia itu kebiasaan seperti itu. Jadi tanpa bukti ilmiah. Kalau orang Indonesia kan bertahun-tahun, kayak contohnya menyelidiki usia Gunung Padang itu contohnya. Itu apa, ilmuwan dari Indonesia itu ada tes kapur, tes karbon, itu bertahun-tahun itu baru bisa menyimpulkan. Itu pun belum bisa memastikan, baru bisa menyimpulkan. Jadi menganalisa itu secara detail. Kalau profesor Malaysia itu terkesannya kayak cocokologi ya. Itu literasinya dari mana kita kan nggak tahu. Tiba-tiba dia mengatakan Malaka, Lakoh, itu dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab yang berarti berjumpa. Nah itu kan bisa aja cocokologi, kata-kata yang cocok, kata-kata yang mirip dimirip-miripkan. Kan seperti itu bisa. Oke lanjut. Kemudian mudhari'nya ialah yalqi. Bila tambah mim, dia jadi malqa. Asalnya nama Melaka itu malqa. Sebab itu kita jumpa perkataan Malaka di Portugal, tempat perjumpaan di timur adalah di Melaka, tempatnya nama Malqa. Bukannya disebabkan para miswara tertidur di bawah pokok Melaka. Dari sudut bahasa. Dan begitu juga Tuan Pengerusi, perkataan kalah. Kalah itu adalah perkataan paling lama sekali yang digunakan terhadap Kedah. Jadi kalah itu European sound. Sebab yang mengkaji biological study adalah orang European. Justru dia mengatakan kalah atau disebut kalhu. Tetapi sebenarnya kalimahnya ialah kal'a. Kerana dalilnya ialah pedang Rasulullah SAW bernama kal'a. Dalam tulisan-tulisan kitab-kitab klasik Arab menulis bahawasanya qaf lam ain, bacaannya qal'a ataupun bacaan lain qala'a. Dan pedang Rasulullah dinamakan kal'a, qaf lam ain ya maksurah, kal'a. Jadi maksudnya itu, kenapa dinamakan pedang kal'a? Kerana pedang itu dibuat di satu tempat bernama kal'a. Dan di mana kal'a itu? Adalah Kedah.
Macam mana saya yakin ia adalah Kedah? Kerana kita dapat beberapa bukti, antaranya daripada Ma'ajimul Buldan oleh Yaqut Al-Hamawi dan beberapa lagi sources yang lain. Dalam bahasa Arab dia menyebut bahawasanya ada seorang traveller, pengembara yang orang Arab daripada Baghdad, dia daripada China untuk ke Baghdad. Dia orang selalu pergi balik. Jadi apabila sampai daripada China, dia nak masuk ke alam sebelah sini, dia perlu melalui satu pintu gerbang besar yang mana nama tempat itu ialah Qala. Jadi di sini profesor atau ibu ini sedang menerangkan ya bahwa salah satu pedang Rasulullah itu dibikin di Qal'ah atau dicocokologikan mungkin ya sebagai Kedah. Begitu. Oke, kita lanjut lihat aja ya. Ini saya juga agak mengkerutkan jidat ini kalau begini. Kata ketika aku sampai di situ, banyak relau-relau, penuh dengan relau dan orang melebur besi di situ. Itu yang disebut. Jadi daripada maklumat yang kita dapat ini, berdasarkan dokumentasi ini, kita boleh mengatakan bahawasanya Kedah itu adalah Qalah itu adalah Kedah. Dan bagaimana pula dengan nama-nama yang terdapat nama Qalah terdapat di India, di Yaman, di Syria, di Mesopotamia. Saya membuat satu kesimpulan bahawasanya nama-nama itu diambil daripada nama Qalah di Kedah. Sebab itu Al-Kindi menyebut besi terbaik di dunia ada 3 disebut. Dia kata pedang terbaik di dunia ada 3. Saiful Yaman, pedang Yaman. Yang kedua Saiful Qalah. Dan ketiga Saiful Hind. Pedang Yaman, pedang Qalah, pedang Hind. Tetapi bila tahun 900 AD datang Al-Biruni, tadi yang Al-Kindi 800. Al-Biruni mengatakan bahawasanya semua besi terbaik di dunia datang daripada Qalah. Dan ini telah disokong beberapa catatan dalam catatan Tamil menyebut bahawasanya kebanyakan besi daripada Qalah itu bermutu tinggi. Dan hasil daripada penemuan yang kita dapati, Tuan Pengerusi, bahawasanya ada ekskavasi dijalankan di Kedah. Sebab di Malaysia kita kurang menjalankan ekskavasi. Dan ekskavasi dilakukan oleh Prof. Mokhtar itu hanya satu tempat sahaja daripada 37 tempat. Tuan. Maksudnya ada 36 lagi tempat yang tidak diekskavasi. Prof. Mokhtar hanya lakukan dalam bentuk scanning dan didapati ada 1000 batu persegi lagi relau di kawasan Kedah sehingga ke Petaning. Dan kita maklum kawasan Kedah dan Langkawi itu antara hutan ataupun tanah yang paling tua di dunia, sekitar 557 juta tahun. Itu. Jadi apa yang menarik di sini, bila kita di Kedah itu dilakukan ekskavasi, dia menjumpai beberapa barang, antaranya Cak Moho. Kita dapati Cak Moho itu, tapi artikel itu sebab orang putih yang tulis, jadi kita tidak itu hak dia lah, sebab itu artikel dia kan. Dia menulis, dia mengatakan, oh ini adalah tulisan Pallawa. Ini adalah tulisan Pallawa. Saya seorang linguis, saya melihat tulisan itu, saya kata ini bukan tulisan Pallawa, ini tulisan Rudiman. Tulisan Rudiman, Tuan Pengerusi, adalah tulisan the development of the Armenian symbol. Maksud di sini, betullah apa yang disebut oleh Al-Biruni menyebut bahawasanya orang-orang Rusia, Viking telah sampai ke Qalah. Sebab mereka nak besi Qalah tu disebut nama sebagai Syarbukan. Pedang Syarbukan mesti terhasil daripada besi Qalah. Sebab dalilnya macam ni, ketika perang Byzantine, Rasulullah ketika Islam menentang Rom Timur, iaitu Byzantine. Rom Timur itu Byzantine, Rom Barat ialah Rom. Ketika berlaku peperangan itu, maka pedang mereka banyak patah. Jadi apabila tentera Byzantine mengetahui bahawasanya kenapa pedang mereka patah, itu menyebabkan salah satu sebab kenapa orang Islam menang. Jadi mereka berusaha mencari di mana kenapa pedang orang Islam tak patah. Itulah terbongkarnya bahawasanya pedang Rasulullah itu pedang Qalah, iaitu daripada Qalah. Maksudnya di sini Qalah ataupun besi yang dileburkan yang terdapat di Sungai Batu di Kedah itu sudah lama.
iaitu sebelum zaman Nabi Isa AS. Itu betul lah apa yang ditemui oleh Prof. Mokhtar sekitar 788 BC. Terima kasih Prof. Wow, hari ini baru kita tahu. Saya sekarang baru tahu, rupanya pedang Rasulullah besi itu datangnya daripada Kedah. Patut orang Kedah sebelah kita ni semua legend-legend berani semua. Selepas Tun ada pula Sanusi sekarang ni. Patut berani-berani. Tahniah pada orang Kedah. Okey Tun, apabila Prof dah bercerita bagaimana buku sejarah kita bercerita hanyalah bermula daripada tahun 1400 ketika para Maeswara bersandang di bawah pokok, dan kegemilangan Melayu, kerajaan Melayu itu seluruh kebanyakan rakyat Malaysia tahu bermulanya daripada kerajaan Melayu Melaka Tun. Daripada pelayar ataupun pengelilingi dunia yang dipanggil nama Panglima Awang, sama ada betul ataupun tidak, wallahu alam, Profesor boleh betulkan nanti. Dengan adanya pula Hang Tuah bersaudara, hebatnya zaman Melaka ini, pusat perdagangan terbesar ketika itu pun kerajaan Melayu Melaka Tun. Dan ada catatan sejarah daripada Portugis yang mengatakan siapa yang menjadi tuan di Melaka bererti dia seperti di Venice, iaitu pusat perdagangan terbesar di Eropah. Itu semua sejarah. Hebatnya Melayu. Kemudian Tun, selepas 1511 orang Melayu sudah pun jatuh terduduk kerajaan Melayu dan menjadi hamba kepada penjajah. Jadi soalan saya Tun, itu bunga Tun. Soalan saya kepada Tun, kenapa Tun? Kenapa kegagalan daripada sebuah empire yang kuat, yang hebat Melayu ini, kemudian kita dikongkong, dijajah selama lebih 500 tahun, dan hingga kini kita dah merdeka Tun. Kuasa ekonomi bukan pada kita Tun. Kuasa pemilikan aset dan juga tanah pun bukan milik kita Tun. Kenapa? Di mana salah dan silapnya Tun? Silakan Tun. Saya ni orang baru. Saya tak tahu sejarah. Saya dilahir di zaman British. Saya membesar pun di zaman British. Dan di zaman British, mereka memberitahu kepada kita semua, orang Melayu, bahawa tanah Melayu ini aman dan tenteram kerana tidak mempunyai sejarah. Kita tak ada sejarah. Sebab itu tanah Melayu ini aman. Tak ada memusuh-musuh, tak ada tunjuk perasaan dan lain-lain. Oke, seperti itulah ya teman-teman, terlalu panjang, silahkan langsung menuju ke sumber video asli. Nanti saya tulis di deskripsi dan teman-teman bisa menganalisa sendiri. Terima kasih, sekian untuk reaksi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.